Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Malaysia. Saya ucapkan anda sekali lagi bersama kami dalam program 7 Soalan KPT dan bersama-sama saya di studio pada hari ini ialah Encik Ahmad Dasuki Abdul Majid, iaitu seorang Ketua Eksekutif PTPTN. Selamat datang Cik Dasuki kerana sudi hadir bersama-sama kami pada hari ini. Baiklah, Cik Dasuki, kita akan membincangkan mengenai SSPN, iaitu Skim Simpanan Pendidikan Nasional. Mungkin ramai yang tidak tahu mengenai SSPN ini. Sebagai salah seorang individu yang berkepentingan dalam sebuah organisasi tabung pendidikan utama negara, apakah pandangan tuan mengenai kepentingan pendidikan kewangan dalam kalangan masyarakat? Silakan. Okey, terima kasih. Sebenarnya kalau kita lihatlah berkenaan pendidikan kewangan, kalau kata lain dikenali sebagai literasi kewangan ataupun cilik kewangan. Ini adalah salah satu elemen yang perlu ada kepada seluruh rakyat Malaysia di dalam kita menentukan kewangan kita seharian. Dengan adanya pendidikan kewangan ataupun literasi kewangan ini akan dapat membantu ibu bapa membuat merancang perbelanjaan keluarga dengan lebih baik. Kalau kita lihatlah pada mereka sekiranya bagi mereka yang kurang berkemampuan, tetapi dengan adanya perancangan kewangan yang baik, insya-Allah simpanan ataupun perbelanjaan yang dibuat dengan cara berhemah akan dapat meningkatkan lagi kewangan oleh keluarga berkenaan. Tetapi bagi mereka yang berkemampuan atau mereka orang kaya tanpa perancangan kewangan yang betul, harta berkenaan akan habis digunakan tanpa manfaat kepada keluarga sendiri. Dari aspek PTPTN, kami menekankan ke arah penabungan awal ibu bapa bagi tujuan paling tinggi anak-anak. Kita mengharapkan ibu bapa membuat penabungan awal kepada anak-anak mereka seawal anak mereka berumur 1 hari lagi. Kita nak ibu bapa menjadi superhero. Sebab kalau kita lihatlah, ibu bapa adalah guru pertama yang dipelajari oleh anak-anak di dalam apa jua perkara. Dan kita nak apabila dari aspek pengurusan keuangan, ibu bapa lah yang dilihat oleh anak-anak berkenaan sebagai superhero yang mengajar mereka dari segi perancangan keuangan yang terbaik untuk masa depan mereka. Baik, Encik Dasuki. Sebagaimana kita semua maklum, tahun ini merupakan tahun ke-25 PTPTN menabur bakti kepada masyarakat. Apakah yang telah dicapai oleh PTPTN dan apakah sumbangannya kepada masyarakat terutamanya dalam aspek perancangan kewangan bagi tujuan-tujuan pendidikan ini? Okay, Alhamdulillah, kalau kita lihatlah PTPTN kita telah ditubuhkan pada 1 Julai 1997. Dan pada 1 Julai baru-baru ini kita telah menyambut 25 tahun penubuhan PTPTN. Sudah tentulah dengan usia 25 tahun banyak perkara sebenarnya yang telah dilaksanakan, yang telah disumbangkan oleh PTPTN. Antara objektif utama kalau kita lihatlah pada masa awal-awal penubuhan PTPTN itu dulu adalah kita nak pastikan pelajar-pelajar yang mendapat tawaran kemasukan ke universiti dapat meneruskan pengajian tanpa bebanan keuangan. Kan, pendek kata dapat tawaran masuk sini, masuk sajalah. Kan, masalah keuangan tu fikir nombor 2. PTPTN kan ada. Nah itulah. Dan kalau kita lihat sehingga 30 September 2022 ini kita telah memberi penajaan pinjaman kepada 3.7 juta peminjam dengan jumlah yang telah kita keluarkan lebih kurang 68 bilion. Satu jumlah yang besar yang kita harapkan dapat mengubah 3.7 juta nasib keluarga masing-masing yang dapat meningkatkan taraf hidup keluarga masing-masing. So ini adalah salah satu teras pendidikan yang cuba diberi oleh PTPTN kepada masyarakat Malaysia. Dan kalau kita pada masa yang sama jugalah, kita sepanjang 25 tahun apabila awal penubuhan PTPTN kita tekankan kepada pengurusan pemberian pinjaman. Tetapi mulai selepas kita 7 tahun beroperasi, kita boleh tekankan kepada fungsi kami yang kedua, iaitu menyediakan skim simpanan. Pada tahun 2004, kita telah mewujudkan skim simpanan pendidikan PTPTN, SSPN, skim simpanan pendidikan nasional SSPN. Pada tahun 2004, tidak lain tidak bukan adalah untuk menggalakkan penabungan awal. Supaya niatnya adalah kita nak pastikan ibu bapa ada satu tabungan apabila anak-anak mereka ni dah umur 18 tahun, ada satu tabungan dan tabungan inilah akan digunakan untuk support lah untuk menanggung perbelanjaan anak-anak masuk universiti nanti. Dan mana-mana yang tidak cukup itu akan dapat daripada pinjaman PTPTN. So kita nak kurangkan kebergantungan kepada pinjaman, kita nak menggalakkan pelajar-pelajar ini dikurangkan daripada beban hutang apabila tamat pelajar nanti. Dan dari segi sejarah PTPTN jugalah apabila 2004 hanya pada 2012 kita telah
mendapat pengiktirafan. Produk kita adalah produk syariah compliance lah oleh IFIM, dan kita namakan SSPN I. I itu menggambarkan Islamik lah. Ialah patuh syariah. Ini adalah kehendak rakyat Malaysia pada masa itu. Dan dia kita pada 2015 kita telah tambah baik lagi produk SSPN tadi, yang mana pada 2015 kita penakan SSPN I Plus. Satu produk simpanan yang mempunyai elemen bertakaful, yang satu simpanan yang takaful secara komprehensif. Dan pada 2021 kita tambah baik lagi. Sebab ini adalah penambahbaikan produk SSPN ini adalah salah satu trust pertama dalam pelan strategi PTPTN 2021-2025. Kita nak tambah baik produk SSPN supaya dia mendaftarkan minat kepada rakyat Malaysia untuk memberikan penabungan awal untuk anak-anak mereka. Dan pada 2021 kita telah menjenamakan semula produk SSPN I dengan SSPN Plus. Yang mana pada tahun 2021 kita namakan SSPN I, kita jenamakan kepada simpan SSPN Prime. Dan simpan SSPN Plus kita namakan kepada simpan SSPN Plus. Yang mana mempunyai lebih banyak manfaat kepada pendeposit dan rakyat Malaysia sekian. Dan kalau lihatlah dari segi jumlah pendeposit simpan SSPN sehingga 30 September kita telah ada 5.6 juta akaun yang telah dibuka dengan jumlah deposit yang telah disimpan dalam simpan SSPN berjumlah hampir 13 bilion ringgit. So menunjukkan kesedaran rakyat Malaysia, ibu bapa semakin hari semakin meningkat. Menyadari tentang kepentingan untuk memerlukan penabungan awal untuk pendidikan tinggi anak masing-masing. Ada SSPN I dengan SSPN. Dulu SSPN I dan SSPN I Plus. Sekarang kita namakan simpan SSPN Prime dan juga simpan SSPN Plus. Okey, baik. Okay, selain daripada itu, PTPTN juga kita menjalinkan kerjasama strategik dengan pelbagai pihak. Kita ada kerjasama dengan agensi kerajaan, kita ada kerjasama dengan agensi swasta pun. Tidak lain tidak bukan adalah untuk menggalakkan penabungan awal ibu bapa di kalangan mereka-mereka bekerja sebagai penjawat awam dan juga pekerja swasta. Sebab kita lihat agenda pendidikan ini tidak terhad kepada ibu bapa yang bekerja atau di sektor awam sahaja, tetapi kepada seluruh masyarakat. Dan pada masa yang sama juga macam mana PTPTN kita nak tingkatkan literasi keuangan ataupun keuangan di kalangan kanak-kanak. Kita baru-baru ini telah melancarkan kelab simpanan pendidikan yang telah dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 27 Julai yang baru-baru ini bersempena sambutan 25 tahun PTPTN. So apa itu kelab simpanan pendidikan? Ini adalah satu-satu kelab yang kita tawarkan kepada sekolah untuk dijadikan salah satu kelab co-curriculum lah, yang mana pelajar-pelajar pada sekolah rendah boleh menyertai, dan kita juga dalam perancangan untuk mengadakan pertandingan antara sekolah-sekolah yang ada kelab simpanan pendidikan ini di peringkat negeri ataupun di peringkat nasional. Tidak lain tidak bukanlah kita nak pastikan pembudayaan penyimpanan awal ni dapat kita mulakan daripada awal lagi peringkat sekolah rendah lagi. Dalam ini adalah salah satulah usaha PTPTN untuk memperkenalkan simpan SSPN bagi memastikan pelajar-pelajar pada awal lagi telah kenal itu simpan SSPN. Untuk nak dapat masuk universiti simpanlah dalam SSPN ini. Kelab simpanan pendidikan ni dah dilancarkan. Dah dilancarkan pada 27 Julai yang lalu. Baik. Tuan Dasuki, dalam usaha PTPTN membantu masyarakat Malaysia melahirkan modal insan yang berjaya. Jadi umum mengetahui bahawa PTPTN telah mewujudkan instrumen simpanan yang diwujudkan bagi tujuan pendidikan. Apakah antara maklumat yang boleh dikongsikan mengenai produk simpanan tersebut kepada masyarakat di luar sana? Okey. So sebenarnya saya sebut tadi, kita mula ada salah satu produk simpanan kita telah mulakan awal tahun 2004 lagi, yang mana skim simpanan SSPN lah pada masa itu. Dan kita terus berkembang, yang mana yang saya sebut tadi pada 2015 kita telah adakan produk kedua PTPTN iaitu SSPNI Plus. Pada masa itu kita bekerjasama dengan Hon Leong MSIG Takaful sebagai rakan strategi untuk menyediakan perkhidmatan takaful lah. Sebab kalau kita tahu SSPNI Plus masa itulah sekarang ni kenal sebagai simpan SSPN Plus ni menjadikan satu simpanan yang mempunyai perlindungan takaful yang komprehensif. Dan kita sebenarnya ingin dikenali sebagai tabung pendidikan. Kan? Sesuai dengan, kalau lihatlah, tak ada ni kecil lah.
Nah, kalau ada punya PT-PT punya logo sekarang ni, kalau perasan lah kita ada tu tabung pendidikan. Kenapa kita ubah pada tabung pendidikan? Adalah kita nak pastikan bila anak-anak macam kita ada anak, kalau kita nak anak-anak kita masuk universiti, simpanlah dalam tabung pendidikan itu sendiri. Ya. Dan sebab itulah kalau kita lihat kita terus nak memperkasakan produk simpanan kita, kita telah membuat penjenamaan pada 2021 dengan namakan tadi simpan SSPN Prime dengan simpan SSPN Plus yang pada masa ini kita tawarkan dengan 3 pilihan syarikat pengenalan takaful. Selain daripada HLMT MSCG takaful, kita juga ada takaful ikhlas dan juga kita ada Great Eastern family lah yang bekerjasama untuk mempromosikan produk simpan SSPN Plus. Baik, mungkin Cik Dasuki mempunyai boleh jelaskan dengan lebih terperinci mengenai keistimewaan dan juga manfaat simpan di SSPN. Sebagaimana yang kita tahu, PTPTN mempunyai skim simpanan pendidikan nasional SSPN. Kita ada 2 produk di bawah skim simpanan pendidikan nasional, iaitu simpan SSPN Prime dan juga simpan SSPN Plus. Okey, saya akan terangkan apa keistimewaan simpan SSPN Prime dulu. Kalau kita lihatlah PTPTN ni adalah satu agensi yang diberikan pelepasan taksiran cukai melalui simpan SSPN Prime. Tidak ada lagi agensi-agensi lain yang diberikan oleh kerajaan pelepasan taksiran cukai dengan membuat penabungan dalam skim simpanan. So kita adalah salah satu agensi. Dan apa keistimewaan yang memang selalu ditunggu-tunggulah setiap tahun oleh pendeposit PTPTN ini adalah pelepasan taksiran cukai sehingga RM8,000 atas simpanan bersih yang dibuat dalam simpan SSPN. Dan juga yang kedua, kita ada menyuburkan perlindungan takaful percuma untuk simpanan RM1,000 dan ke atas. So apa itu simpanan takaful manfaat takaful percuma tu? Ianya menyebutkan contoh kalau kita ada simpanan RM10,000. So berlaku apa-apa kepada ibu bapa berkenaan, anak tadi sebagai penerima manfaat akan terima RM10,000 secara percuma. Sebab kita telah takafulkan simpanan tadi dan manfaat yang diberikan adalah ringgit ke ringgit. Itu yang kedua. Yang ketiga, dividen yang diberikan oleh PTN adalah sangat kompetitif. Kalau kita lihatlah sebelum ni kita 6 tahun ke belakang kita telah berikan dividen sebanyak 400 tahun. Dan tahun lepas pada 3% dan ini adalah lebih baik daripada simpanan tetap yang dibuat di bank-bank lah. Dan so yang seterusnya adalah kita memberikan juga pemberian geran sepadan sehingga RM10,000 kepada satu keluarga. Dan untuk rakyat Malaysia, jangan risau sebab semua simpanan dalam simpan SSPN adalah dijamin oleh kerajaan. Dan juga ianya adalah patuh syariah. Dan juga yang penting sekali adalah semua pendeposit SSPN yang layak untuk memohon pinjaman PTN itu sendiri. Dijamin selamat, tak hilang lah. Dijamin selamat. Ya, okey. Dan yang kedua, berkenaan produk yang kedua adalah simpan SSPN Plus. Sebenarnya kalau kita lihat simpan SSPN Plus sebenarnya adalah produk asasnya adalah Prime juga. Yang mana kalau kita lihat kita ada 6 pakej utama yang ditawarkan. Yang mana pakej rendah adalah RM30 sahaja sebulan. Daripada RM30 sebulannya, saya ingin maklumkan di sini, produk Plus ni, simpan SSPN Plus adalah hasil daripada simpan SSPN Prime dengan kita ada perlindungan takaful. So daripada RM30 yang disumbangkan setiap bulan, RM20 adalah simpan SSPN Prime dan RM10 adalah manfaat takafulah perlindungan takaful yang diberikan. So kita pakejkan sekali jenis simpan SSPN Plus. Dan dengan RM30 sahaja sebulan ini, manfaat yang kita berikan adalah perlindungan takaful sehingga 1.2 juta tertakluk kepada syarikat pengendali takaful lah. So pada masa sekarang simpan SSPN Plus mempunyai 3 pengendali takaful yang mana yang dia boleh buat pilihan oleh pendeposit, iaitu kita ada Hon Leong MSCG takaful, Great Eastern takaful dan takaful ikhlas family berhad. So pendeposit boleh memilih lah salah satu takaful operator yang mereka berkenan lah. Dan apa yang penting sekali, kenapa ramai rakyat Malaysia yang telah buka, kita sebagai saya maklum tadi, kita telah ada lebih kurang 5.6 juta akaun yang telah dibuka melalui simpan SSPN ini, adalah kerana semua produk simpan SSPN adalah tidak memerlukan pemeriksaan kesihatan. So ini adalah keistimewaan. So mereka yang berumur 18 hingga maksimum 69 tahun boleh membuka akaun serendah RM30 sahaja sebulan tanpa pemeriksaan kesihatan. Ya, so ini adalah kelebihan
yang boleh diperolehi oleh melalui simpanan SSPN. So untuk maklumat lanjut boleh layari melalui website PTPTN, iaitu di www.ptptn.gov.my. Dan juga boleh dapatkan maklumat lanjut melalui kita punya aplikasi mobile apps PTPTN, iaitu My PTPTN. Boleh dapatkan sana banyak informasi di hujung jari sahajalah. Banyak manfaat yang diberikan. Baik, Encik Dasuki, ada sebutkan tadi salah satu keistimewaan simpanan SSPN Prime ini adalah pemberian geran sepadan. Jadi mungkin ramai yang masih kurang jelas lagi dengan geran sepadan ini. Jadi mungkin secara ringkasnya boleh Encik terangkan sedikit mengenai geran sepadan itu. Dia insentif geran sepadan kita berikan kepada ibu bapa berpendapatan 4,000 dan ke bawah, dan apabila anak-anak mereka ni dapat masuk universiti, kita akan bagikan apa jua amount dalam simpan yang mereka ada dalam akaun simpan SSPN Prime, kita akan gandakan. So kita akan bagi, you ada RM1, kita akan bagi RM1 percuma. You ada RM100, kita bagi RM100 percuma. You ada RM1,000, kita akan bagi RM1,000 percuma. You ada RM5,000, kita akan bagi RM5,000 percuma. Semaksimal RM10,000 yang ada dalam simpan SSPN Prime, kita akan bagi RM10,000 percuma. Saya nak kongsikan satu kisah yang berlaku kepada pendeposit SSPN. Dia ni seorang pilot. Pilot ni pendapatan RM30,000, RM40,000 sebulan. Memang banyak, mungkin lebih dari itu lagi lah. Dan dia telah buka akaun melalui simpan SSPN Prime. Dan dia ada lebihan, dia just masuk simpan saja. So pada tahun 2020, pilot ni telah diberhentikan kerja. Wife tidak bekerja. Dan pada masa 2020 jugalah anak dapat tawaran masuk ke universiti. Kan? So dia tanya saya, kan, layak ke dapat geran sepadan ni? Sedangkan dia pilot. Kita melihat pada masa exit point, bukan masa entry point. Masa entry point mungkin dia sebagai pilot gaji RM40,000, RM50,000. Tetapi pada masa exit point, kita tengah lihat anak masuk universiti. Dia sebab itu saya buat tadi, syarat dia adalah untuk ibu bapa berpendapatan RM4,000 ke bawah dan anak dapat masuk universiti. So pada tahun 2020, bila telah diberhentikan kerja, ada surat makluman telah diberhentikan kerja, memang pendapatan kosong, tak ada kerja. Wife tidak bekerja. So dia bawah kategori bawah RM4,000. Dan anak dapat tawaran masuk ke universiti. Layak dapat ibu dan kita bagi RM10,000 kepada dia. Dan sebab kita nak menggalakkan penabungan jangka panjang. Dan sebab itulah kita selalu tekankan simpanan dalam SSPN ini boleh dibuka seawal anak berumur 1 hari. Dah boleh buka akaun dah. Dah lahir tu boleh bawa IC dah, boleh buka akaun SSPN terus. Tak nak datang kaunter PTPTN, boleh buka secara online. My PTPTN boleh buka. Kita bagi ruang yang luas kepada rakyat Malaysia untuk membuka akaun SSPN, simpan SSPN dan mendapat manfaat geran sepadan ini. Sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku pada masa hadapan. Pada masa sekarang mungkin kita berpendapatan tetap, ada gaji besar, tetapi pada masa anak kita nak masuk universiti, kita tak tahu apa yang akan berlaku lagi. Itulah tujuan asal PTPTN adalah untuk menggalakkan penabungan untuk masa hadapan, penabungan jangka panjang, penabungan untuk anak-anak berusia seawal 1 hari dah boleh buka akaun dah. Baik, Encik Dasuki, salah satu keistimewaan simpan SSPN yang dapat menarik minat pendeposit di luar sana ialah pelepasan taksiran cukai. Mungkin boleh Cik jelaskan dengan lebih lanjut mengenai keistimewaan itu. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat memang ramailah. Saban tahun kita ramai pendeposit yang membuat simpanan dalam simpan SSPN untuk dapatkan pelepasan cukai. Cuma sekarang ni biasanya orang bayar cukai ni dia nak dapat dia bayar akhir tahun. Apa yang kita buat sini, kita nak galakkan lebih ramai bayar awal tahun. Dapat manfaat dari segi dividen, manfaat takaful, dan pada masa sama juga masih lagi dapat manfaat pelepasan taksiran cukai tadi tu. Kita bagikan RM8,000 untuk suami dan RM8,000 untuk isteri. So satu keluarga dapat RM16,000. Kan? Okey, dia syaratnya sebenarnya dengan hanya simpan dalam simpan SSPN sebanyak RM8,000. Kalau contohnya you punya kadar cukai tax rate adalah 20%. Sebenarnya dapat menjimatkan, mengurangkan bayaran cukai sebanyak RM1,600 hanya dengan simpan SSPN sebanyak RM8,000. Cuma temu kena ingatlah, simpan yang diberikan pelepasan taksiran cukai ini adalah simpanan bersih sehingga RM8,000. So apa itu simpanan bersih pula? Contoh, kalau kita simpan RM8,000 pada tahun 2022, katalah pada Januari 2022 kita simpan RM8,000 dan pada bulan Jun kita keluarkan RM2,000. Kan?
So 8/2 adalah 6,000. So kelayakan untuk dapat simpanan bersih pelepasan air cukai adalah sebanyak RM6,000. Sebab kita tolak dengan pengeluaran yang telah dia buat. So sekiranya tiada pengeluaran, you akan dapat RM8,000. Sekiranya ada pengeluaran, kita akan tolak yang telah bersih. Dan untuk individu yang menyimpan untuk diri sendiri tidak layak. Kita berikan adalah untuk ibu bapa yang membuka akaun untuk anak untuk anak. Tapi untuk diri sendiri tidak layak, tetapi masih layak untuk dapatkan dividen, masih layak untuk dapat manfaat takaful dan masih dapat. Cuma untuk pelepasan taksaan cukai tidak layak untuk mereka yang membuka akaun untuk diri sendiri. Baik, faham. Baik, Cik Dasuki, PTPTN telah memperkenalkan aplikasi mudah alih iaitu My PTPTN bagi memudahkan urusan pendeposit simpan SSPN dan juga peminjam PTPTN. Jadi bagaimana respon pelanggan dan juga apa kelebihan-kelebihan daripada aplikasi ini? Alhamdulillah, PTPTN sekarang ni kita nak menuju ke arah pendigitalan. Kita nak menyantunilah ramai rakyat Malaysia peminjam PTPTN, pendeposit SSPN yang daripada golongan muda-muda ni lah. Dan aplikasi mobile apps ini menjadi satu trending yang kita memang tidak boleh lari, dan kita perlu bersama-sama dengan masyarakat, kita perlu bersama-sama dengan rakyat Malaysia. Sebab itulah kita telah lancarkan mobile apps PTPTN pada 29 Mac yang lalu, tahun ini. Sebenarnya 25 tahun PTPTN, kita ada mobile apps. Dan Alhamdulillah sambutan sangat menggalakkan, dan target kami pada tahun ini, tahun pertama penubuhan pelancaran mobile apps ini adalah sebanyak 400,000 orang download. Dan kita insyaAllah berjaya, dan promosi sedang dilaksanakan dari masa ke semasa lah. Aplikasi My PTPTN ini akan dapat membantu pelanggan PTPTN lah, iaitu pendeposit dan juga peminjam PTPTN untuk membuat pelbagai urus niaga dengan PTPTN tanpa perlu hadir ke kaunter PTPTN. Urus niaga yang dibuat adalah lebih mudah, cepat dan selamat. Kalau sebelum ni lah, mana-mana pelanggan PTPTN nak dapat informasi, mereka perlu hadir ke kaunter PTPTN di cawangan-cawangan PTPTN atau boleh call telefon care line PTPTN. Tetapi dengan adanya My PTPTN ini, bagi mereka yang mungkin malu-malu nak bercakap, nak jumpa orang, tak perlu bersemuka, tak perlu bercakap telefon, hanya melalui cara online sahaja boleh dapatkan informasi-informasi lah, kan. Dan sebenarnya ianya adalah menggunakan satu platform dengan hanya download dan juga menggunakan aplikasi My PTPTN ini, you akan dapat maklumat berkenaan simpanan dan juga maklumat berkenaan pinjaman. Antara perkhidmatan yang diberikan dalam ni, peminjam boleh membuat semakan. Kalau peminjam nak semak untuk boleh buat bayar balik pinjaman, dan juga untuk tambah deposit, nak buka akaun SSPN boleh, nak tambah duit dalam SSPN boleh, nak buat potong gaji boleh, nak buat potong gaji majikan pun boleh. Dan juga untuk nak bayar balik, nak dapatkan surat pelepasan hutang pun boleh dapat melalui simpanan SSPN. Nak bayar penuh pinjaman pun boleh melalui simpanan SSPN My PTPTN ini. Dan kita harapkan lebih ramai pelanggan PTPTN yang download. Dan macam mana nak download ni, boleh download melalui Apple App Store bagi pengguna iOS, Play Store bagi pengguna Android, dan juga Huawei App Gallery lah. So kita datangkan kepada 3 platform yang berbeza ini untuk memudahkan rakyat Malaysia, memudahkan semua pelanggan PTPTN yang telah ada. So saya mengharapkan, saya menjemputlah semua rakyat Malaysia, peminjam-peminjam PTPTN. Kita ada 3.7 juta peminjam PTPTN, kita ada 5.6 juta account holder pendeposit simpanan SSPN. Downloadlah segera, tak susah, prosesnya memang senang, dan serahnya ia cepat, mudah dan selamat. Baik, Cik Dasuki, kita telah pun lengkap 7 soalan KPT pada hari ini yang kita pertanyakan kepada Cik Dasuki. Tapi kita ingin mendengar, mungkin ada sedikit harapan untuk melihat masyarakat Malaysia di luar sana untuk mengambil berat mengenai kesedaran penabungan bagi tujuan pendidikan ini. Silakan. Harapan saya adalah seluruh rakyat Malaysia, seluruh ibu bapa di luar sana dapat menitik beratkan berkenaan perancangan kewangan yang perlu ada oleh setiap ibu bapa bagi memastikan anak-anak mendapat pendidikan, dan juga anak-anak mempunyai satu platform yang boleh digunakan untuk pendidikan tinggi masing-masing. Kalau kita lihatlah PTPTN sentiasa
Cakna sentiasa mewar-warkan kepada masyarakat berkenaan kepentingan penambungan awal seawal anak berusia 1 hari. Ini tidak lain tidak bukan untuk memastikan anak-anak kita nanti mempunyai sumber kewangan lebih tabung pendidikan yang mencukupi bagi tujuan pendidikan tinggi mereka. Dan harapan saya PTPTN mempunyai satu platform yang terbaik dalam pengurusan kewangan, iaitu melalui simpanan SSPN. Ibu bapa di luar sana yang masih lagi tercari-cari produk simpanan yang terbaik untuk anak masing-masing, saya cadangkan bukalah akaun bersama simpanan SSPN, dan ini boleh dibuat mudah, cepat dan tepat melalui aplikasi MyPTPTN yang sedia ada melalui 3 platform utama, iaitu di Huawei App Store, di Google Play Store dan juga di iOS. Nah, untuk ketiga-tiga pengguna telefon mudah alih pada masa sekarang. Dan harapan saya setiap keluarga di Malaysia ini mempunyai satu akaun simpanan SSPN, sebab tidak lain bukan sebab kerajaan memberikan pelbagai manfaat dan pelbagai tawaran keistimewaan melalui simpanan SSPN. Macam saya sebut tadi, kita juga ada tawaran yang diberikan melalui geran sepadan, pelepasan taksaan cukai, dividen yang kompetitif, manfaat takaful, dan pelbagai lagi lah. So, saya jemput semua rakyat Malaysia, jangan lepaskan peluang ini, bukalah akaun simpanan SSPN segera dan dapatkan maklumat melalui website PTPTN, iaitu www.ptptn.gov.my. So, inilah peluang kejayaan anda, inilah peluang yang diberikan oleh PTPTN untuk seluruh rakyat Malaysia. Baik, banyak perkongsian yang telah kita sampaikan kepada rakyat Malaysia di luar sana yang mungkin berkeinginan untuk membuka akaun SSPN ini untuk pendidikan anak-anak. Baik, itu saja untuk kali ini dalam program 7 Soalan KPT. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Encik Ahmad Dasuki Abdul Majid, iaitu Ketua Eksekutif PTPTN, kerana sudi hadir bersama-sama kita pada hari ini. Baik, untuk itu sekian dahulu daripada saya, Jannah Jaridar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.